Assalamualaikum. Kembali kita di siri dekat yang dibawakan oleh Hijraat. Orang-orang yang dah mendirikan rumah tangga, kalau tak semua, kebanyakan mereka pasti menginginkan anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan hati. Dan antara ujian yang Allah SWT bagi kepada pasangan-pasangan yang berkahwin ni adalah belum dikurniakan rezeki anak. Dah bertahun-tahun meminta, mencuba pelbagai cara, tapi belum mendapatkan anak. Dan keadaan ini mungkin lebih mencabar, khususnya di Malaysia ni kan. Kalau satu orang tu belum kahwin, setiap kali jumpa saudara mara mesti kena tanya, khususnya makcik-makcik lah kan, yang tak berputus asa bertanya bila nak kahwin. Sorry lah ya makcik-makcik. Dan ada juga yang disebabkan itu dia bersyukur bila raya ni tak dapat balik kampung. Dia kata Alhamdulillah tak payah jumpa makcik-makcik ni. Jadi bila mereka ni dah berkahwin pula ataupun nak kahwin, banyak pula komplainnya. Makcik-makcik ni kata calon suami tak cukup cerah, hidung dia sengit beberapa degree, tak cukup tinggi 2-3 inci, pelamin pula kena macam ni, warna tema kena begini, begitu. Macam-macam lah dia punya KPI, SOP dia ni. Dan bila dah kahwin pula, baru seminggu kadang-kadang dia dah tanya dah, macam mana tu, dah berisi ke? Dah tanya bila nak mengandung. Dan ada orang yang selepas 3 bulan belum mengandung, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan disebabkan bagaimana orang-orang yang bertanya, dan mulanya mungkin mereka bertanya, lepas tu mereka mula bercakap-cakap benda-benda yang menyakitkan hati kita. Itulah dulu aku dah khabar dah, jangan kahwin dengan dia, dan benda-benda yang unnecessary, tak perlu, tapi menyakitkan hati kita. Dan orang-orang yang melalui satu keadaan yang macam ini tentu merasakan satu tekanan, satu himpitan perasaan yang berat. Dan bila kita bercakap tentang satu orang yang belum dikurniakan anak ni, dia selalu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ni seorang Nabi yang sangat mulia, sangat agung. Kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran dan kita mungkin pernah dengar dan pernah baca. Nabi Zakaria ni adalah penjaga Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam dibesarkan oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria ni menurut majoriti ulama adalah abang ipar kepada Maryam, sebab Maryam alaihissalam lahir sebagai anak yatim, ayahnya meninggal dunia sebelum dia dilahirkan. Dan ada pendapat yang kata Nabi Zakaria ni berkahwin dengan kakak kepada Maryam, iaitu Asya nama dia. Ada juga pendapat yang kata no, Nabi Zakaria ni bukan abang ipar tapi pakcik kepada Maryam alaihissalam. Dan menarik dalam kisah ini, satu hari Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, sebab Maryam alaihissalam ni selalu berzikir, berdoa, melakukan ibadah kepada Allah SWT dalam mihrab. Mihrab ni menarik perkataan mihrab ni daripada perkataan harb yang bermaksud perang. Kita mungkin fikir apa kaitan perang dengan duduk berzikir, solat ni. Rupanya para ulama menyebut bila satu orang tu menyendiri duduk di dalam mihrab dia sedang berperang dengan nafsu dan syaitan. Dengan zikir dia, dengan solat dia, dengan doa dia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu hari Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, bertemu dengan Maryam salamun alaiha, dan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-37, surah yang ketiga ayat yang ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan scene ini. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati terdapat rezeki, buah-buahan yang luar biasa, buah-buah yang off season, buah-buah daripada musim panas ada pada waktu musim sejuk, buah-buah pada musim sejuk ada pada waktu musim panas. Maksudnya kalau kita nak gambarkan hari ini, musim bukan musim durian tapi ada durian, musim bukan musim rambutan tapi ada rambutan, umpamanya begitulah. So bila dia melihat ni, dia kata qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, macam mana kau dapat semua ni? Lalu Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa perkiraan, tanpa batas. Allah Ar-Razzaq, Allah boleh bagi siapa-siapa yang dia kehendaki mengikut kadar yang dia sukai. Dan bayangkan scene itu pada ketika itu membawa seterusnya kepada doa Nabi Zakaria alaihissalam, yang kalau kita fikir seolah-olah tak ada kaitan pun dengan apa yang dia nampak pada Maryam bersama dengan buah-buahan tersebut. Yang mana Nabi Zakaria ni sudah lama berkahwin, dan kita akan lihat selepas ini dia sudah pun sangat tua.
tapi dia sudah lama mengharapkan dikurniakan rezeki seorang anak, dan dia sering berdoa dan doa ini dirakamkan di dalam ayat yang seterusnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika dia mendengar jawapan daripada Maryam alaihissalam, Allah boleh bagi pada off season buah-buah ni dan datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria terus berdoa satu perkara yang dia sangat inginkan. Dia kata, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Dia kata, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu, min ladunka, dhurriyatan tayyibah, keturunan yang baik. Dhurriyah ni dari perkataan biji benih. Dan kalau kita lihat buah-buahan tu tumbuh dengan biji benih, dan manusia juga mendapatkan zuriat dengan bertemunya benih seorang lelaki dan seorang wanita. Lalu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, berikan aku zuriat yang tayyibah. Dia bukan hanya minta zuriat sahaja, tapi dia sebut zuriatan tayyibah, yang baik. Tayyib ini suci, bersih, sempurna, baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar permintaan, permohonan daripada hamba-hambanya. Lalu kalau kita lihat daripada Nabi Zakaria, yang pertama kita belajar apa? Kita lihat Nabi Zakaria ni dia seorang Nabi tau. Kalau kita secara logik kita fikir, kalau kita ni Nabi lah misalnya, atau orang baik, kita minta rezeki, kita minta anak, kita mungkin fikir, tentulah anak aku ni anak yang saleh juga nanti, so tak perlulah aku nak minta anak yang saleh, aku minta je lah anak. Tak. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita, walaupun dia seorang Nabi, dia sendiri tak boleh confirm zuriat dia itu akan menjadi zuriat yang baik, yang saleh, yang menegakkan agama, yang mendirikan salat. Jadi dia minta zurriyatan tayyibah, dengan penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana iman tak dapat diwarisi. Dan yang kedua, kalau kita lihat daripada doa ini, kerana doa ini dilakukan secara spontan selepas melihat rezeki dan nikmat yang ada pada Maryam. Kalau kita fikir, kita mungkin akan komplain, ya Allah, aku Nabi kot, aku dah minta satu benda ni sangat lama, tak dapat-dapat. Maryam bukan Nabi pun, tapi dia dapat rezeki buah-buahan yang orang lain tak dapat pada musimnya. Dan kita mungkin selalu terperangkap juga dengan membanding-bandingkan nikmat yang kita ada dengan orang lain. Misalnya kita nak sangat satu benda, tapi benda tu ada pada orang lain, lalu kita rasa, kenapa dia dapat tapi aku tak dapat? No, bila kita lihat nikmat yang ada pada orang lain, seperti mana Zakaria melihat nikmat yang ada pada Maryam, dia menjadi inspirasi. Dia inspire Nabi Ibrahim untuk berdoa lagi, minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Zakaria minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ingat Nabi Zakaria minta ini, kalau kita lihatlah macam mana saya nak sebutkan dengan sopan, Nabi Zakaria dan isterinya sudah melangkaui usia yang boleh melahirkan anak. Istilahnya tadi, kalau buah-buahan tu datang pada off season, mereka berdua ini sudah bukan berada di musim ataupun season yang boleh melahirkan zuriat. Tetapi walaupun pada ketika itu Nabi Zakaria tidak berputus asa, harapan dia terus mekar, terus hidup, kuat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cerita, kalau kita nak menggambarkan bagaimana keadaan rintihan Nabi Zakaria memohon dikurniakan zuriat, dalam surah Maryam sendiri. Bayangkan, Maryam alaihissalam salah seorang daripada penghulu wanita di dalam syurga. Ada 4 orang yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, salah seorangnya adalah Maryam. Dan dalam ayat yang surah Maryam, selepas ayat pertama, ayat kedua menyebut Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Allah Subhanahu Wa Taala sedang ceritakan kisah Zakaria kepada Nabi dan kepada kita semua. Iznada rabbahu nidaan khafiya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan yang secara perlahan. Sebab salah satu adab doa ni, kita tidak menjerit, mengangkat suara, kita minta dengan perlahan, khusyuk, dengan suara yang rendah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Zakaria minta? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu Akbar. Satu rintihan seorang hamba, seorang Nabi yang sudah sangat lanjut usianya. Dia kata, sesungguhnya wahai Tuhanku, aku ini sudah lemah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban di kepalaku.
Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Bayangkan, ya Allah, kalau kita lihat secara logik, satu orang yang sudah tua, sudah lemah tulang-tulangnya, sudah uban penuh di kepala, minta nak dapat seorang anak, kita rasa tak logik doa ni. Mungkin takkan dapat pun, mustahil agaknya. Tapi ingat, tidak ada apa pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Zakaria berdoa dengan doa ini, termasuk doa yang tadi kita sebut, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Allah kurniakan mereka anak pada usia yang sudah begitu lanjut, dan Allah sendiri bagi nama kepada anak tu Yahya, anak kepada Nabi Zakaria. Sebab tu bila kita minta, kita jangan lihat keadaan kita seolah-olah kita mampu, atau kita layak ke tak layak, atau kita ni dah melepasi umur tertentu. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat mengikut kehendaknya. Sebab tu Nabi SAW pesan, bila minta dalam apa keadaan sekalipun, minta dengan sungguh-sungguh. Nabi kata, Nabi pesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? La yaqulunna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan seseorang berdoa dalam keadaan dia sebut, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan rahmatilah aku kalau engkau mahu. Macam tak ada, macam nak tak nak. Ya Allah, bagilah aku anak kalau engkau nak bagi. Jangan minta macam tu. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak. Ya Allah, aku sungguh-sungguh nak. Ya Allah, kurniakanlah aku anak yang baik, yang saleh. Sehingga dalam hadis tersebut, dan seseorang itu mestilah memohon dengan penuh kesungguhan, dan sekiranya dia melakukan apa yang, kerana Allah melakukan apa yang dia dilakukan, sani'un ma sya'a, Allah melakukan mengikut kehendaknya, dan tidak ada siapa-siapa pun dalam kalangan hamba yang boleh memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. So lihat, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu doa dan harapan, termasuk dalam konteks kita memohon permintaan dikurniakan seorang anak ini, walaupun mungkin usianya sudah lanjut. Berapa ramai yang saya sendiri dah jumpa selepas 10 tahun, selepas 20 tahun, kemudian dikurniakan seorang anak. Kemudian dia diberikan rezeki yang dia minta begitu lama. Dan kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa bukan ikut schedule kita. Allah ikut schedule Allah Subhanahu Wa Taala. Macam anak-anak kita lah, kadang-kadang dia minta satu benda, kita tahu benda tu tak baik untuk dia sekarang, atau benda tu ada benda yang boleh membahayakan dia sekarang. So kita tak bagi, walaupun dia menangis merintih, kita tak dapat bagi, tapi kita bagi pada waktu yang lebih sesuai. Dan demikian cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dan memberikan doa. Jadi sama-samalah kita amalkan doa ini. Sama ada yang dah kahwin lama tak dapat anak, ataupun yang belum kahwin pun, yang sedang nak prep untuk nak berkahwin ni, dah boleh minta siap-siap kita, sebab kita doa pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan kita nak anak tu anak yang baik, yang saleh. Kita bukan hanya fikir anak tu nanti dia handsome ke tak handsome, dia belajar tinggi tak belajar tinggi, kerja gaji besar, kaya tak kaya. Itu semua secondary. Yang pertama sekali, dia mesti tayyib, yang mana dia baik, saleh, dia sihat, dia mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua yang mesti kita utamakan, kita pentingkan. Jadi sama-sama kita amalkan doa ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hafal doa ini dan baca dalam salat. Baca juga dalam apa-apa keadaan. Nabi Zakaria baca doa ini bukan dalam salat. Nabi Zakaria baca doa ini selepas melihat Maryam AS dengan buah-buahan yang dikurniakan Allah kepadanya. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijraat, dan boleh cari link tu di www.hijraat.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.